Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Yang dihormati Encik Izham Meramli, Penolong Pengurus Besar Felda Wilayah Alor Setar, Encik Azni bin Pakuz Zaludin, Pengurus Rancangan Felda Rimba Mas, Encik Wan Saiful Izzuan bin Wan Salim, Ketua Zon 1 Felda Wilayah Alor Setar, Pegawai-pegawai kanan Felda Wilayah Alor Setar, pengurus-pengurus rancangan Felda Wilayah Alor Setar, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Pengurusi, puan ke cik tu? Cik pengurusi. Yang saya hormati Tuan Haji Izham bin Ramli, selaku pengurus besar. Dia wilayah utara ke? Pakai wilayah utara lah, sedap sebut sikit. Tuan Wan Saiful, Puan Shima, para pengurus, hadirin dan hadirat sekalian. Saya hari ini datang, saya tak sat, masa minum saya ambillah collect sikit maklumat tentang Felda di utara ni. Jadi saya tahu bahawasanya Perlis ada 3, Kedah ada 10, jadi ada 13 semua Felda. Dan rupanya negeri-negeri yang lain ada sampai satu negeri sampai hampir 50 ada. Jadi banyak. Tapi saya selalu lalu ni kawasan Felda ni. Saya lalu masuk, kadang-kadang saya nak tengok dia punya pemandangan dia bila pokok-pokok yang diatur dalam kawasan ini. Tuan-tuan sekalian, tajuk integriti ni kita dah dengar ramai orang cakap, ada lagu pun, nyanyi pun. Tapi untuk melaksanakan, mewujudkan, memiliki integriti itu, being honest, untuk jadi satu orang yang terhormat, man of principle, orang yang berpegang kepada prinsip, adalah sesuatu yang tidak semudah untuk kita berceramah dan mendengar ceramah. Saya akan sebut beberapa perkara. Terutamanya pada zaman ini, zaman yang Nabi SAW sebut, inna baina yaday sa'ah sanawat khadda'ah, dan sebagian riwayat sinin khadda'ah, dan sebagian riwayat sinin khadda'at. Sebelum berlaku kiamat, ada tahun-tahun yang menipu, penuh dengan penipuan. Kita jadi, we got confused, kita jadi keliru. Nabi kata yusaddaqu fiha al-kadhib, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dikatakan benar orang yang dusta,
dikatakan dusta orang yang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan dianggap diberikan amanah kepada orang yang khianat dan dikatakan khianat kepada orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan akan bercakap pada masa itu golongan Ruwaybidah. Ruwaybidah, sahabat tak tahu apa maksud Ruwaybidah. Satu new perkataan baru yang Nabi sebut. Jadi sahabat tanya Nabi, "Wa ma Ruwaybidah tu ya Rasulullah?" Ruwaybidah tu apa? Nabi kata, "Ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril 'ammah." Nabi kata orang yang selekeh tapi bercakap tentang urusan orang ramai. Ada beberapa hal yang Nabi sebut tentang ancaman akhir zaman ini yang kita kena hati-hati. Kita akan confuse. Kadang-kadang kita ingat orang ni jujur, rupanya dia tidak jujur. Orang ramai orang telah portray orang yang khianat sebagai orang yang amanah. Orang portray orang yang pendusta sebagai orang yang benar. Dan orang-orang yang lekeh, yang tidak mempunyai kadar pengetahuan yang cukup, tapi bercakap dalam urusan besar. Hari ini kita tengoklah media sosial, mungkin satu orang tu apa pun tak faham, rumah tangga dia pun duk selerak, tapi dia membicarakan urusan negara. Dia buat ulasan, dia buat status. Dan orang kadang-kadang share lagi apa yang dia kata. Kadang-kadang baseless. Tidak ada asas ilmu. Tidak ada hujah. Tidak ada fakta. Tak ada evidence yang boleh sokong dia. Tapi oleh kerana ayat dia sedap dan sentimen tertentu ada, maka orang share. Dan ini berlaku dan kita pun tak tahu. Sebelum saya masuk tajuk ni, saya nak cerita tentang negara dengan integriti. Saya sebut Felda ni tidak, saya bukan orang politik dan tuan-tuan pun di Felda bukan tempat politik. Tapi saya sebut umum. Dahulu kita lihat berapa tempat kita lihat. Ada orang yang dianggap orang cakap tentang integriti. Kita ingin mentadbir secara telus. Tapi yang bila kita harapkan yang telus tu, dia pun naik-naik tak telus juga. Kan? Slogannya bagus. Dengar dia ceramah, beremang bulu rumah kita. Naik-naik dia lagi kroni dan macam-macam lagi. Dalam politik lagi memeningkan kepala kita. Dulu tak boleh sokong orang ni sebab di dalamnya ada orang-orang yang korup. Kemudian dia pun pakat dengan korup nak menjatuhkan orang ni pula. Lepas tu pakat. Hari ni kawan ni penjahat, maha zalim, maha apa, besok kawan ni paling baik balik, besok kawan ni pula diangkat, hari ni dia musuh dengan kawan ni, besok dia patah balik musuh dengan orang ni. Kita tak tahu siapa dia yang sebenarnya telus. Tapi semua guna slogan yang sama. Kita ingin menegakkan pentadbiran yang telus. Kita mengalu-alukan kehendak untuk telus. Tapi dunia penuh dengan tipu daya. Kadang-kadang 2 kali 5, 5 kali 2. Sebab itu dalam hadis Abu Daud Nabi kata, fa'alaikum atau fa'alaika bi khasati nafsik. Kamu ketika itu pegang dengan pendirian dirimu sendiri.
berdiri di atas prinsip, bukan berdiri di atas kumpulan, jenama, warna, berdiri di atas dasar hujah dan alasan. Ada orang dia kata, hang ni tak ada pendirian lah, sat hang boleh sokong hal ini, hak sokong hal ini. Itu bukan soal pendirian. Orang yang ada pendirian, yang tak akan hanya satu jalan saja, betul salah aku sokong, dia tak integriti pun aku sokong juga, pasal dia geng aku. Yang tu tak ada integriti. Hadirin dan hadirat sekalian, Nabi SAW sebut, kita cakap dalam konteks tu, yang konteks besar. Sekarang kita mari dalam konteks kita ni. Nabi cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u. Nabi kata, akan datang satu zaman yang mana seorang itu la yubalil mar'u ma akhadha bihi, seseorang tak akan peduli lagi apa yang dia ambil, aminal halali amin haram, halal ataupun haram. Masa satu zaman orang tak tanya lah halal ke haram, dia kira sama. Dan ini kita akan tengok nilai manusia tentang halal haram ni. Kadang-kadang kita bersembang dengan kawan-kawan kita, dia mungkin tak cerita dia tak ada integriti, dia cerita bab lain. Dia cerita dia punya pandai. Si ada 2-3 hari, oh dia tak tengok, dia tak ambil, aku balas. Kawan-kawan lain gelak, tanda dia pandai. Tapi kita manusia yang punya prinsip, kita tahu kau ambil bukan orang punya. Hatta soal kita berprinsip, harta ni Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita apabila membabitkan hak orang. Walaupun orang tu tak tahu, kita undur kereta, kita senerih kereta orang. Tuan kereta tu tak tahu, kita pun jujur cepat, sekali tuan dia mai, kita balik. Tuan kereta datang, tengok-tengok kereta dia kemek dah separuh. Dia cari tentu tak jumpa. Dia lah kena pergi perbaik balik ke, 200-300 ke kena. Kita pun tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Mungkin masa berjalan 10, 20 tahun, 25 tahun, kita mati, kita pun dah tak ingat nombor kereta dia, warna apa kereta dia. Tapi kes itu akan dibicara di hari kiamat kelak. Ia adalah harta orang. Walaupun kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tapi itu memusnahkan harta orang. Dosa itu dosa antara kita dengan dia, yang mesti kita selesaikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini adalah contoh integriti, honest. You rosak kereta orang, sibuk, you tulis nombor, letak kat dia. Tadi saya telah senerih kereta cik, ni nombor telefon saya. Mungkin zaman lah kita ambil gambar siap-siap, supaya nanti ikut dia pergi claim lebih daripada hak kita senerih tu. Kita pun tak tahu dia punya integriti terang mana. Tapi kes-kes yang seperti itu refleks sejauh mana kita jujur terhadap harta orang lain. Termasuk kadang-kadang makan. Saya sebut pada pelajar-pelajar, orang-orang kadang-kadang pergi Mekah. Pergi Mekah, sekarang tak boleh pergi Mekah. Ni nak cerita bukan di Mekah aja, di tempat lain pun sama. Kita pergi ke hotel. Hotel tu bagi kita seorang ya. Kita buat masuk lagi 2-3 orang, cepat-cepat, depa tak nampak. Kita rasa. Dan kita makan.
Kita bawa orang makan. Sedangkan dia tak termasuk. Dan berlaku, kita pergi Mekah, anak kita ke, kawan kita ke, kita jumpa di sana, kita tak main makan di hotel ku. Hotel tu peruntuk kan, untuk satu kepala kita ya. Kita bungkus lagi, ramai lagi 2-3 orang. Kadang-kadang kita kecoh lagi nombor bilik. Kita rasa okey, tapi ia haram. Makan di kedai pun sama. Kita ambil satu lauk, tuan kedai main tu kita dah makan, dia pun tak tanya, kita pun tak abang. Tapi biasanya makan ni orang Melayu rasanya pasal telan terus kot, dia abang jugalah. Demikian kepada harta-harta kerajaan yang lain, harta orang ramai. Sehingga Nabi SAW detail dalam hal ini, walaupun kadang-kala benda tu bukanlah dia ambil hak orang, dia ambil, tapi dia ambil tak melalui peraturannya. Nabi hantar satu orang lelaki untuk pergi buat urusan collecting zakat ini. Pergi ambil, pergi collect zakat. Dia balik, dia mari, dia harta-harta tu, dia kata hadza lakum wa hadza li wa hadhihi wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Yang ni harta kamu semua, tapi hak bahagian ini orang bagi hadiah kat aku. Nabi SAW dengar. Nabi kata apa? Afala yajlisu fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuh. Pasal apa dia tak balik duduk di rumah mak bapak dia nak tengok ada dapat hadiah ke tak? Ayat macam itulah. Dan sebagai fal yanzur ayat ta'tiyahu hadiyatuh. Pergi balik tengok di rumah mak bapak dia nak tengok mai tak hadiah tu, Nabi kata. Maksudnya hadiah itu datang, dia namakan hadiah, tapi hadiah itu datang kerana jawatan yang awak ada, kerana orang mempengaruhi awak. Mungkin dia bagi kepada satu orang, bagi satu benda, dia tak minta apa masa tu, tapi dia akan berurusan lagi dengan kita pada masa hadapan. Dan pemberiannya itu mempengaruhi kita. Kita panggil hadiah, hakikatnya dia ada apa? Ya rasuah. Kadang-kadang kita malu dengan dunia orang bukan Islam. Saya hadiri satu conference macam satu persidangan tertutup di Antalya, Turki. Saya dijemput oleh kedutaan Amerika di sini, 2 orang daripada Malaysia, dibuat di Antalya, Turki. Dia himpunkan, dia buat networking antara bandar-bandar terpilih dalam dunia ini. Saya ingat masa tu termasuk yang hadir ialah Datuk Bandar Datuk Bandar salah satu daripada bandar, saya lupa bandar dia. Tapi yang penting dia datang, dalam pembentangan dia itu dia sebut pengalaman dia rasuh. Dalam 5 tahun dia berkhidmat, dia mengalami 1 kali pengalaman rasuh, di mana ada 1 orang telah hantar bunga ke pejabat dia. Itu je pengalaman dia. Dia ditolak. Sebab apa? Sebab mempengaruhi dia. Nabi terima hadiah, Nabi itu sendiri terima hadiah. Tapi hadiah yang diberi itu tidak ada kaitan dengan tugas itu. Kita misalnya, tuan-tuan cikgu dulu, jumpa anak murid, "Loh cikgu, lama tak jumpa."
dia mai bagi hadiah kat cikgu dia. Atas dasar cikgu tu tak apa. Kita guru silat, jumpa anak buah kita silat, tapi kita ada jawatan. Bukan kerana jawatan kita tu, memang dia ni kalau tak jawatan tu pun memang dia bagi kat kita. Di atas kedudukan kita, hubungan kita dengan dia, itu tak apalah. Tapi jika ia diberi kerana dia tahu pada masa hadapan, kalau dia buat permohonan apa-apa ataupun urusan apa-apa, kita sukar untuk menolak. Orang bercakap tentang tadi Datuk Bandar Norway, dia orang Norway. Orang bercakap tentang integriti hari ini. Nabi SAW pada zaman di mana badui di padang pasir, bangunan tak singgah, pejabat Nabi pun tak ada. Nabi pejabat di dalam Nabi pengurusan pejabat di dalam masjidnya. Tapi integriti tak ada kaitan dengan pejabat. Integriti kaitan dengan soal penghormatan diri seseorang. Kita di Malaysia, kita hadapi masalah, bukan di Malaysia lah, di dunia Islam keseluruhannya. Ni pun ada kisah rasuah. Sepanjang kita tengok cerita dalam politik ni, cerita rasuah lah, bagus lah, sensitif tentang rasuah. Kawan ni cerita ni, kawan ni cerita, kawan ni rasuah. Tapi bila kawan hak baru naik pun, kita pergi tengok, dia pun lebih kurang adik-beradik tu juga. Saya ni banyaklah tahu orang yang berurusan dengan berbagai-bagai, kita negara kita ni kan bertukar-tukar. Yang duk cakap tu pun kita tahu, dia bagi orang mai jumpa saya yakin percaya dengan fakta yang dia bagi. Dia pun macam tu, kawan hak duk cakap, dia pun bila nak urus dengan orang bawah, nak macam tu juga. Dulu mungkin dia kata masuk poket, yang ni dia kata bagi kat persatuan saya. Yang ni bagi dekat kaki tangan saya. Oh, yang ni bagi kat pegawai-pegawai saya yang mereka perlukan sekian-sekian. Pusing-pusing tiket kapal terbang, melancong, pusing-pusing walaupun tak mat, terus tak nama dia. Lebih kurang macam tu juga. Dunia di barat, kita kritik mereka, bukan mereka telus semua, tapi tidak zahir seteruk itu. Saya selalu sebut Jepun. Jepun, tuan-tuan sebarang siapa pergi Jepun, siapa pergi Japan dia tahu. Orang Jepun ni agama apa pun dia pun tak apa tahu. Shinto ke, Buddha ke, tak penting lah sangat bagi dia. Kadang-kadang dia hidup, lahir dalam Shinto, mati dalam Buddha, lahir dalam Buddha, mati dalam Shinto, tengok yang mana murah. Dia tak ada agama, sebab tu dia stres. Banyak suicide, bunuh diri ni banyak. Tapi dia telah ajar masyarakat dia untuk telus. Dia tak ambil harta, bukan harta dia. Pemimpin dia kalau bukan rasuah, kalau bunyi macam rasuah pun letak jawatan. Kita lagi tak masuk dalam, aku tak letak. Dan duka cita dalam dunia orang Islam, sehingga ada orang yang boleh gunakan pengaruh politik dia macam mana nak bebaskan diri dia daripada tuduhan rasuah kepada dia. Duka cita. Tak ada Jepun bukan ada mufti, bukan ada dalil dia baca. Tapi manusia yang jujur, Tuhan balas kebaikan mereka, iaitu kebaikan menjaga amanah, negeri mereka maju dengan elok. Jepun ni bila buat bangunan terpaksa ambil kira takut gempa bumi. Tak apa tuan-tuan, ni tanda kita berada di dalam felda. Burung-burung berkicauan.
Jepun tuan-tuan pergi, dia buat bangunan dia kena ambil kira. Kalau gegaran berapa, nanti dia collapse bangunan dia. Dalam tsunami lah, gempa bumi lah, tapi dia maju. Kita masih pakai kereta dia. Sebab apa? Sebab dia telus bagi pengurusan diri dia. Lalah adalah kelemahan dia yang lain. Jepun ni kebanyakan dah tinggal orang tua, orang muda dah tak ada. Boleh pupus masyarakat dia. Pasal sibuk kerja barangkali, terlupa nak menikah. Dia tak ada family. Tapi maksudnya dia walaupun macam tu, dia dapat survive. Sebab apa dia dapat survive? Sebab kerana dia telus dalam mengatur diri dia. Negara-negara dunia ketiga ni, kita include Muslim world, kebanyakannya kena tsunami sekali 10 tahun tak bangkit, 20 tahun tak bangkit. Dalam kena tsunami tu pun, orang nak pergi bagi bantuan, ada kaki terlumpau kat tengah ni. Tuan-tuan tahulah negara mana. Rosak. Saya selalu sebut Germany, Hitler berperang, dia dengan kuasa berikat dia berperang dengan negara-negara bersekutu yang lain. Dia bergaduh dengan Churchill, dia perang, dia bom London, London balas dia, British balas dia, dan berapa kuasa. Akhirnya Hitler yang kuat dengan segala teknologi yang dicuba cipta jatuh. Lawan ramai ni dia pun tak tahan. Hangit Berlin. Tuan-tuan pernah pergi Berlin? Saya pernah pergi Berlin. Dia bom, tapi dia dapat bangun. Masih lagi kita bangga dengan Mercedes, pakai Mercedes. Dia tak tahu kami tak boleh bangun lah, dia pergi bom. Tapi kita oleh kerana banyak alasan, kami tak boleh dah penduduk ni, hari tu kena ribut, nak buat kerja apa pun tak boleh. Bukan saya kata, tapi maksudnya kita sentiasa, kerana kita tidak honest, sebahagian kita, ni bukan cerita penguruh-penguruh ni tak lah, tapi kita nak cerita penyakit masyarakat kita. Saya tulis tentang artikel soal, mungkin tuan-tuan baca, miskin dan malas. Soal masyarakat kita di Felda ni mungkin taklah macam tu semua. Soal kita berupaya untuk menjadi jauh lebih baik daripada itu. Tetapi kerana kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri, kita fikir, kita tuan-tuan, siapa jadi YB, Majlis Agama Islam pun tahu, bila mari ribut, ada 2-3 rumah kena ribut. Memang betul lah kena ribut. Yang kena ribut tu kita pergi bantu lah. Maik pergi bantu, hantar bantuan. Saya pernah tengok satu tempat, dia mai beritahu rumah saya pun bumbung habis kena ribut. Lepas pada dia kata, rumah orang kampung, rumah hang bukan dah lama dah bumbung macam tu. Dia tahan senyap lah. Dia tak jujur, dia nak ambil kesempatan. Sebab tu sebahagian orang, dia tak mau kalau kita nak bagi kita ni dalam Felda apa semua, rancangan kita kerajaan ialah sejak dulu mengupayakan orang-orang yang tidak ada tanah dan seumpamanya supaya mengusahakannya. Usaha.
Tuan-tuan pergi tak apa, tuan-tuan pergi ke Batu Bertangkuk. Tuan-tuan tengok ada Desa Asnaf. Desa Asnaf ni Maib tolong uruskan. Dibuat dengan wang zakat. Satu desa yang buat perumahan banyak, diberi kepada orang-orang yang rasa, orang yang tak mampu kerja, maksud tak mampu untuk membangunkan diri, kita bagi rumah kat dia dan kita bagi pekerjaan, kita train dia supaya kerja. Berapa tahun dia mesti keluar, mampu untuk pergi cari kerja sendiri dengan pengalaman yang kita bagi. Dan ada yang berjaya lah, tak dinafikan. Cuba sebahagian orang dapat rumah. Kita pernah ada orang dia dapat rumah, kita pergi, dah pergi rumah, Maib bagi rumah kat dia. Kita bagi rumah, kita pergi tengok dia, dia tak mau duduk rumah tu, rumah baru, dia duduk rumah buruk. Kenapa tak pindah? Dia kata takut kalau dia pindah, esok orang rasa dia ada duit, orang tak mau bagi duit dah kat dia. Sebab itu dalam banyak keadaan, honest, Nabi supaya satu orang nak kita lah, nak didik ni, orang kita ni kan, Nabi didik. Nabi kata la an yahbita ahadukum la an yahtatiba ahadukum ala zahrihi khairun min an yas'alan nas yu'tihi aw yamna'u. Dalam hadis Bukhari. Jika seorang kamu yahtatiba maksudnya dia apa? Dia pergi potong kayu ala zahrihi, letak atas belakang dia, pi jual kayu api. Jual kayu api ni kira kerja yang biasa sangat lah, kerja yang mudah. Pi tengok kayu api, potong-potong kayu. Pasal kayu ni orang nak pergi kutip sendiri pun boleh, tapi dia tolong buat satu step usaha dia, pergi collect kayu-kayu tu, ikat-ikat, pi tanya, cik nak beli kayu tak? Kawan tu pun boleh dapat kayu tu, bukan kena belanja pun, tapi memudahkan orang tu, tak payah pergi collect, dia beli daripada orang tu. Zaman sekarang tuan-tuan rasa okey kayu api, terutama kita nak masak-masak dan nak pergi cari satu hal. Tapi zaman dulu orang bukan kerja macam kita. Orang naik unta, orang naik kaldai, orang naik kuda, orang jalan-jalan, pokok apa ada, kayu jumpa, kutip-kutip. Memanglah dapur ni bukan ada dapur gas, bukan ada dapur arang batu, memang pakai kayu. Maksudnya kayu, kutip kayu ni benda senang lah. Kalau tak kutip pun memang itu orang kena buat. Dapur memang macam tu. Tapi Nabi kata jika satu orang pergi kutip kayu, letak atas belakang dia beri mudah sikit lah satu step, lebih baik daripada dia minta pada manusia, sama ada manusia tu bagi atau tak bagi. Bila you kutip kayu, letak atas belakang, cik nak beli kayu, mungkin orang akan kata zaman tu, aku kutip sendiri orang boleh. Tapi Nabi kita lebih mulia daripada dia pergi minta kat orang. Orang kita hal ini kadang-kadang dia tak faham. Dia kata peruntukan bantuan ada. Betul, bantuan tu ada, kita ambil lah bantuan kalau memang berhak kita. Tetapi kadang-kala politicians sebahagiannya didik rakyat supaya rakyat tu rasa biar dah tak ada harga diri, kalau boleh duk beratok meminta. Dan orang politik boleh duk bagi kat mereka supaya mereka tak pergi mana. 5 tahun nak main lagi, hang tahu hang kena buat apa. Nabi mengajar nilai diri supaya mulia.
have your own. Ada harta kau sendiri. RM2 pun, RM2, penat lelah aku. Sebab itu Nabi jadikan orang yang keluar pergi kerja tu untuk dapat kasbul halal, untuk dapat benda yang halal itu, jihad pada jalan Allah. Sahabat duduk ramai-ramai macam ni, lalu satu orang badan stop, kemah, lalu nak pergi kerja. Yang lain ada komen, seorang komen kata, "Lau kana hadza fi sabilillah." Kalaulah dia ni badan kemah-kemah macam ni, pergi perang jihad pun bagus. Fi sabilillah. Nabi SAW kata, "In kana kharajan ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia keluar pergi kerja tu kerana nak bagi jamu, nak bagi nafkah ke anak dia yang kecil, dia pada jalan Allah. Ini pun saya ingat dulu Tan Sri Ali Hashim, Allah yarham, almarhum ni yang dirahmati Malaysia ni, diguna untuk royal lah, tapi kita kira yang dirahkan, rahimahullah. Dia lancar jihad ekonomi supaya orang kita berjihad membangunkan diri dia. Mungkin Felda pun kena lancar jihad membangunkan diri. Pasal Nabi kata kalau dia keluar untuk anak dia, fi sabilillah. Wa in kana kharajan yas'a ala abawaihi syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar kerana nak cari nafkah, nak tolong mak bapak dia yang dah tua, dia pada jalan Allah. Wa in kana kharajan yas'a ala nafsihi, kalau dia keluar untuk dirinya, liya'ifaha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar supaya dia tak ambil benda yang haram, dia berada pada jalan Allah. Ini pun mungkin pihak Felda mungkin kena bangunkan slogan ini, supaya kerja-kerja yang dibuat oleh orang kita ni dapat pahala. Dia tahu. Jadi kita, sebahagian orang main kempen, dia tak, tuan-tuan duk kerja untuk dunia ni banyak dah, duk buat kebun, kita buat ibadat sama. Baguslah kalau maksud dia kepi semayang sama, kalau tukar yang tak semayang. Tapi dia jangan selewengkan makna sehingga orang tu rasa pergi kerja di ladang, pergi kerja kebun, pergi tanam pokok ni tidak termasuk di dalam amalan saleh. Ini termasuk juga di dalam amalan saleh. Kerana dia keluar untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kepada dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tadi saya bagi tahu kepada Tuan Izham bahawasanya saya akan cakap sedikit saja. Ini pun dah panjang sikit. Biasanya saya pergi majlis mana-mana ni, sebahagiannya lagi saya akan buka kepada sesi untuk soal jawab jika tuan-tuan ada persoalan nak tanya, kerana itu mungkin akan lebih memenuhi apa yang tuan-tuan ingin tahu daripada sisi ini. Silakan. Silakan. Saya dulu tu ya. Tuih. Yang bagi Datuk. Saya sangat tertarik apa yang disebut oleh Datuk tadi. Soal Datuk tersentuh soal miskin, artikel miskin dan malas. Dan pengalaman saya di Felda tu 35 tahun di seluruh Malaysia saya duduk. Di Felda ni tak sepatutnya ada orang miskin. Sebab kita menyediakan 10 ekar tanah yang penuh dengan tanaman kelapa sawit dan juga getah. Dan begitu juga kita sediakan dengan perumahan dan rumah. Malah kita bagi lagi pinjaman tanpa faedah untuk renovation.
rumah, untuk membaiki rumah. Pada saya, kita punya sumbangan kepada para peneroka dan generasi ini cukup besar. Tetapi masih lagi ada segelintir peneroka yang masih lagi bersikap ataupun attitude meminta-minta. Walaupun kita tengok dari segi zahirnya memang dari segi cara hidupnya memang cukup selesa. Jadi kita dah jadi serba salah. Kalau tak dibantu, mungkin akan timbul soal-soal lain. Dibantu, kita nampak macam tidak ada keikhlasan. Kita terpaksa buat, seolah-olah begitu. Karena inilah yang menimbul persoalan kepada kita. Apakah pandangan Datuk dalam soal ini? Terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan, terima kasih atas soalan. Inilah perkara yang penting, soal leadership, soal kepimpinan kita. Tuan-tuan juga, kita ni, apa dia tujuan kita berada pada jawatan ini? Sebahagian orang politik, tadi kita sebut orang politik lah, minta maaf bagi ni, dia fikir tujuan saya dalam segala kerja saya 5 tahun saya dapat undi, itu tujuannya. Tapi kita orang-orang yang kalau jujur pada diri kita, tujuan kita ialah kita nak membangunkan umat kita ni. Macam anak kita juga, kadang-kadang dia minta benda yang tak menasabah, kita bagi memang dia kata sayang kat kita, tapi dengan pemberian kita itu mungkin akan melemahkan dia. Saya buat contoh lah, simple. Anak kita kena buat homework, dia malas, kita tolong buat untuk dia. Setengah mak ni sayang kat anak, dia tolong buat homework mak anak dia tu. Akhirnya anak dia sampai kesudah tak pandai, tapi anak dia selalu puji mak dia, mami bagus tolong buat. Tapi kalau kita mak yang baik, itu bukan jalan dia. Orang Melayu, tuan-tuan, kalau kita kritik dia, akan adalah pejong-pejong yang marah. Tapi saya tak apa, saya okey, saya dah terbiasa dengan benda ni. Kita tak kata semua orang Melayu malas. Ramai orang Melayu berjaya, kita pun Melayu juga. Banyak juga kejayaan orang Melayu dalam negara ni. Soal orang Melayu tolerance, orang Melayu baik, jujur dengan dalam berkawan orang lain dalam sebahagian hal, kita tak nafikan. Tapi kadar kesungguhan orang kita di dalam nak membina kehidupan dia terlalu sedikit secara perbandingan. Tuan-tuan pergi kat bandar-bandar, orang bukan Islam, sepubuh mereka tak semayang, tapi mereka bangkit dah. Dulu saya kecil-kecil, saya selalu tengok penjual surat khabar. Penjual surat khabar bukan Muslim ni, awal mereka bangun, nak atok surat abang nak pergi sampai ni. Pukul 3-4 pagi dia buat kerja dah. Padahal tak ada pernah orang duk baca dalil kat mereka tentang apa? Tentang dapat pahala pergi bekerja, dia tak ada. Tapi kerana dia tahu itu cara untuk hidup. Syed Sheikh Al-Hadi ni salah seorang reformis di dunia, di Malaysia ni. Siapa yang baca buku sejarah tentang sejarah kaum muda, dalam dulu SPM kita baca golongan pembaharuan Melayu. Syekh Al-Hadi tulis hal ni tentang masalah orang Melayu. Dia kata cubalah tengok kepada kaum Cina. Masa tu Cina baru masuk, datang ke negeri kita sehelai sepinggang, akhirnya mereka menjadi tauke dan menguasai berbagai-bagai benda. Kita mungkin komplain kerana mereka bersaing dengan kita, tetapi kita melupai bahawasanya mereka tidak mencapai kekayaan itu melainkan dengan kesungguhan yang telah mereka buat. Kita tahu dari segi pembahagian Felda apa semua ni, mereka yang bukan Bumi Putera tidak dapat seperti ini.
Saya fikir kalau mereka dapat, jauh saya fikir mereka akan buat, mereka akan bukan saja kaya, mereka akan jadi toke besar tu setiap mereka. Kita tidak boleh menafikan ada ramai juga, bukan semua, ada ramai juga Melayu yang memang malas, tuan-tuan. Saya sebut cerita ni banyak kali. Di Perlis ni Tuanku Raja Muda Kayuh Bersikal masuk ke kampung-kampung, pergi rumah orang miskin. Bukanlah saya kata semua, tapi separuh mungkin kot. Ada orang pergi kayuh bersikal, Tuanku raja, anak raja pergi masuk kampung ni. Walaupun rumah kita rumah orang biasa, tak bolehkah sapu sikit depan rumah tu? Kutip-kutip plastik bukan nak kena kos 1-2 ringgit pun tak kena. Penyapu lidi pun ada tu, sapulah sampah. Orang nak main depan rumah, dia tak sapu, duk semua macam tu lah. Kalau bangkai tikus, bangkai burung duk ada, duduk situlah. Kok nak atok-atok sikit bagi bersih, dia tak buat. Sampah yang depan rumah dia berlonggok macam tu juga. Rumah yang saya pergi tunjuk tu, barang yang kerajaan bagi, oven tu untuk bakar tu, dia guna aku tak boleh, dia tahu depan rumah kan. Orang nak beli tu mungkin 7-8 ribu, dia tak boleh pakai setahun dia, tak ada dia usaha ke nak perbaik ke. Kalau bagi ayam, anak ayam, dia kata tak boleh, lau tak ada, reban tak ada. Bagi reban, dia bela ayam. Ayam besar, dia jual, tahun depan dia main beratong pula, minta bantuan. Pasal apa? Awak tak buat kerja ayam. Ayam dah habis jual, beli motor. Pasal kau tak pusing duit tu. Dia duk fikir tak apa, sekali dia miskin, dia bantu balik. Tuan-tuan, ini adalah facts. Bukan saya kata. Tuan-tuan baca Za'ba. Bukanlah kita setuju dengan semua yang Za'ba kata. Za'ba tulis dalam Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Za'ba kata orang Melayu ni, sehingga kalau orang tak bagi bantuan, anak dia tak boleh mengaji. Kalau tak bagi modal, dia tak boleh meniaga. Bahkan kalau mati pun, kata Za'ba, dia ajak kena bergantung dengan qul huwallahu orang. Bukan amal ibadat dia masa hidup mati, mai pula kaki yang bagi tahu ni hampa nak habis banyak mana ni untuk pak hampa. Kata pak kita tentu habis dah, nak habis pula dah. Dia tidak, itu bukan daripada ajaran agama. Sehingga dia menjadi sentiasa bergantung pada orang dalam hidup dia, dan selepas mati dia pun dia diajar, tak apa, hampa mati tinggal duit, aku nak tolong buat kenduri arwah kat hamba. Bukan dia pesan buat amal betul-betul, mati siapa pun tak boleh tolong kita. Itu bergantung pada amalan kita. Habis ada anak-anak kita yang soleh yang kita didik. Tak. Dengan cara itu kita jadi kaum yang bergantung. Kita bukan tidak ada leadership yang bagus. Negara ni ada kepimpinan yang bagus. Tun Razak buat projek ni, projek yang bagus. Dah berapa puluh tahun dah. Patutnya, ialah bukan tak ada, ada. Sekali marah pula. Patutnya kebanyakan Felda ni milioner. Jutawan dah. Inilah yang menjadi tanggungjawab para pegawai, para petugas, mereka semua yang ada dalam dewan ni, kena habang kat mereka. Jumlah ni begitu banyak. Ruang untuk jadi orang berduit ada.
Tuan-tuan, orang yang tak ada tanah ni, tuan-tuan pergi kat kampung, struggle tumpang rumah orang. Boleh duduk rumah sewa, buat permohonan nak dapat rumah kerajaan ataupun rumah yang kerajaan bagi projek, dapat, syukur tak sangka. Ada orang dapat 10 hekar. 10 hekar dia rasa tak ada apa. Tak pergi tanam pula tu. Sama orang awam pun kadang-kadang. Main rumah ni, dapur pun tak ada apa. Beras tak ada. Apa? Sayur tak ada, apa pun tak ada nak makan. Rumah dia rang penuh. Padahal kalau dia bersihkan tu, dia tanam kangkung pun naik, tanam cabai pun naik, tanam petola pun naik, tanam terung pun naik. Dia abang tak ada duit nak pergi beli sayur. Dulu ada satu ahli politik, katanya lah, tapi ahli politik tu kempen nak tanam padi atas bumbung. Itu pada zaman hantuah ke mana saya tak pernah ingat. Tapi katanya Jepun pun tertarik dengan idea tanam padi atas bumbung. Tuan-tuan pergi cari baliklah lain internet tanam padi atas bumbung ni, ada ke tak? Bila Jepun punya pakar main, dia terkejut. Rang kok bawah banyak, tanah kosong banyak yang nak pergi tanam atas bumbung pasal apa? Cari miang padi turun ke bawah. Maksudnya benda tu di Jepun mungkin praktikal sebab tanah dia habis occupied. Semua tanah dia gunakan. Kita tak payah duk teori banyak. Bubuh pasiak dalam apa? Dalam tin Milo ke tin apa ke? Tanam pokok, naiklah pokok cabai, sekurang-kurangnya tak payah belilah RM2.5 sehari. Kita kena kata pada mereka. Cuma kita punya direction di dalam leadership tu masalah. Kawan ni tuan-tuan jangan takut. Saya akan bagi bantuan. Hak setengah tu dia seronok, dia umumkan bantuan. Bila umum bantuan, orang pun satu dewan tepuk tangan kat dia. Tapi dia tak memberikan ransangan yang lain untuk mereka tu maju ke hadapan, lebih daripada balik duk fikir bila bantuan nak sampai. Orang politik sebahagian macam tu, dia seronok bila main ni, aku nak pindah ada apa? Tak apa, WB umum. Yang ni, dia seronok. Sebab tu kita mau orang politik, pemimpin kita, termasuklah pemimpin yang bukan politik, pemimpin dengan with brain, dengan ada otak. Yang datang bercakap membangunkan rakyat ini, bukan bagi rakyat syok kat dia. Kalau you bijak, mungkin hari pertama rakyat marah kat you tapi pasal you cakap suruh dia rajin, bangun awal, pergi buat kerja. Tuan-tuan, jarang orang politik cakap benda ni. Cuba tuan-tuan tengok dalam TV. Kerajaan mengumumkan akan, sedap dia, kata Sidik Sigaraga, kalau kau nak bagi zakat, harta bapa kau, bukan harta aku. Tuan-tuan dengar Sidik Sigaraga di dalam filem apa? Tiga Abdul. Maksudnya apabila Abdul Wahub pergi ambil harta benda dia semua, pergi rumah dia, dia bagi zakat harta benda pak mentua dia. Marahlah Sidik Sigaraga. Kita bukanlah Sidik Sigaraga, tapi maksudnya nak umum harta orang memang senanglah. Tetapi akhirnya orang tak mai pula bila kita kata orang Melayu kena rajin. Ramai orang Melayu kadang-kadang malas, bubuh pula kaki api kat tengah. Tengok, dia telah menghina kaum Melayu, buat report polis. Ada pula cawan mangkuk yang pergi buat macam tu. Jadi susah orang benar-benar nak bangunkan kaum kita sendiri. Kita kena cakap yang benar, kena bagi tahu mereka. Tambah tuan-tuan cakap, bukan nak orang undi tuan-tuan pun, tuan-tuan pegawai kerjaan. Cakap ya. Kalau cik terus bercakap ni, kami tak undi cik. Kata saya bukan orang politik, tak undi pun saya duduk di sini juga, lagi tak kena tukang. Kita kena bagi tahu mereka. Mungkin kita bagi tahu 10 orang, 3 orang yang terima.
Tapi manusia mesti berubah. Kaum kita mesti berubah. Dan itulah, saya kalau tanya saya, kita mesti jujur, integriti pada diri kita, mesti bagi tahu mereka penyakit mereka apa. Kena panggil mereka ceramah tajuk malas ya. Larangan agama tentang malas. Dia dalam dia dulu ada cerita dongeng tentang orang malas. Boleh cerita? Kita sebarang kali dia terpengaruh dengan cerita ni. Dia kata dalam satu negeri tu ada 3 orang malas. Apa pun malas. Satu hari mak bapak mereka mati, mereka dah tak ada makan, duduk di rumah kelaparan. Orang kampung pergi bagi bantuan. Ini cerita dongeng lah, bukan riwayat hadis lah. Orang kampung bagi bantuan. Bila bagi beras, duduk menangis juga kelaparan. Awak tak pergi masak, orang dah bagi beras. Malas lah, malas. Lepas tu orang tolonglah pergi ambil beras masak, hidang makan. Duduk menangis lagi. Pasal apa tak makan? Malas lah nak suap. Sampai tahu tu. Orang tolong suap. Semua benda terkenal lah. Malas. Dapat berita kepada raja negeri tu. Konon cerita. Raja tu negeri tu kata orang jenis ni kena hapuskan daripada negara kita. Pemalas. Bila nak berlaku peperangan, raja ambil mereka 3 orang ni pergi bubuh di barisan paling depan sekali. Biar perang mati pun tak apa. Bila musuh mari nak tetak mereka duduk senyap. Senjata dah. Musuh tanya, kamu tak mau lawan ke? Malas lah nak lawan. Dia malas. Mereka fikir, mereka ni mungkin orang kuat kot. Hampa tak kuat ke? Malas lah nak abang. Konon cerita dongeng tu, musuh pun takut dengan orang malas ni. Musuh berundur. Lalu orang sangka kemenangan tu kerana malas. Raja kena bagi anugerah lah pada 3 orang malas ni. Daripada nak bunuh, kena bagi anugerah. Ambil 3 orang malas ni, bubuhlah satu tempat yang elok, rumah yang elok, ada orang serve makan dia apa, memang tambah malas lah. Sebab apa semua orang duk bagi. Lama-lama, oleh kerana satu saja kemenangan orang malas ni, berita ni jadi berita rakyat. Ramai rakyat negara berkenaan mengaku jadi orang malas. Semua pakat nak jadi malas. Dan semua pakat pergi duduk di penempatan yang raja tu letak untuk orang malas ni. Jadi satu beban kepada negara. Raja pun tanya penasihat dia macam mana cara nak buat. Tak ada cara. Dia kata, lah ni kita bakar bang rumah tu supaya semua orang malas ni mati. Bakarlah rumah berkenaan, larilah orang-orang malas palsu ni. Tinggal 3 orang yang betul-betul malas dan 3 orang tu mati terbakar. Ini cerita orang malas. Saya pergi ke kampung-kampung, saya cerita jangan jadi orang malas. Walaupun masa awal awak malas ni awak untung. Pakat orang bagi bantuan, tapi last sekali mati terbakar. Sebab malas. Cumanya apabila saya tulis tentang artikel miskin dan malas, ada satu orang dia hantar satu tulisan pada saya, cerita tentang diri dia. Dia kata kadang-kala bukan saja soal malas, tapi soal tidak pernah mempunyai pengalaman hidup dalam suasana rajin. Dan dia tak tahu nak rajin tu macam mana. Dia bagi contoh, dia kata, oleh kerana hidup di rumah yang mak dia memang, orang utara kata penyemak.
Tola tak sidai, baju duduk selerak macam tu, yang tu rumah. Dan dia tak rasa benda tu pelik, dia rasa okey. Bila orang nak suruh dia susun, dia tak tahu nak susun macam mana. Kerana daripada kecil, macam itulah dia tengok. Bila dia kahwin, dia kata, suami dia ada kehidupan yang elok. Jadi dia tak tahu nak uruskan rumah dia. Selalu ditegur kerana dia rasa okey, orang lain rasa tak okey. Sehingga sekarang ni barulah dia faham makna susun, barang, atur, almari baju, ada bunga sikit, ada apa, baru dia faham. Dia kata saya, sebenarnya kadang-kala orang yang miskin ini juga perlu ditunjuk kepada dia macam mana sebenarnya yang dikatakan rajin tu. Kita suruh dia rajin, dia tak reti nak rajin macam mana. Dia kata rajin apa? Tak, minggu lepas aku bangun pukul 10, ni aku bangun pukul 9.30 lah. Okey, dia kata. Dia ingat, rajin dah. Padahal orang lain bangun pukul subuh, orang bangkit dah. Dan ini peranan leadership yang perlu dibuat oleh tuan-tuan sekalian dalam hal ini. Ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Datuk, dari segi skop kerja lah berkaitan dengan integriti ni, contohnya macam dari segi Felda ni kita tak boleh nak sharp ikut time lah 8 sampai 5. Dari segi integriti, kadang-kadang kita hari cuti ataupun malam pun memang kita akan buat kerja lebih. Jadi kat situ memang kita nampak lebih lah. Kalau dari segi dalam 8 ke 5 tu, kadang-kadang kat situ kita ada lompong lah. Ada masa kita lari kejap, pergi ambil anak sekolah, kadang-kadang kita kat situ macam lompon, tapi kita cover balik dengan yang kita buat kerja lebih. Kadang hari cuti kita dipanggil untuk meeting apa semua. Jadi kalau kat situ kita nampak dalam dari segi integriti tu macam tak telus lah kat situ. Dari 85 tu kita ada lagi-lagi macam kita curi masa lah. Jadi macam mana pendapat Datuk? Sekian. Okey, terima kasih. Kita ada dua pendekatan dalam pekerjaan ini. Tapi saya pilih apa yang saya nak sebut. Contoh yang pertama, dalam kerja ni kita perlu tahu apa yang kita nak capai. Kita nak capai apa? Misalnya kalau ada tanaman, kita nak tanam berapa banyak. Kita kena tahu dulu kita nak capai apa. Kata, hang nak pergi mana? Hari ni aku nak kebun. Nak buat apa kebun? Tengoklah apa-apa yang... Itu masalah kita. Kita tak tahu, hari ni aku nak buat benda ni. Apabila kita tahu apa yang kita nak buat, kita ada dua jalan untuk buat. Satu, kita work hard. Kita buat kerja kuat sehingga tercapai cita-cita kita ataupun tujuan kita. Satu lagi, kita work smart. Kita smart. Kita mungkin tak banyak macam orang lain buat, tapi apa yang kita buat tu mencapai sasaran. Yang menjayakan manusia yang maju bukan soal work hard. Work hard tu bagus lah, tapi dia work smart. Kerja yang terhasil, yang bijak. Kalau kita cerita orang main apa? Tinju kan? You tumbuk orang tu 10 kali tumbuk dia tak jatuh. Dia tumbuk balik sekali you jatuh. Dia lah work smart. You work hard. Di universiti, academician kita cakap soal impact. Apa kesan daripada kerja? So kita dalam urusan, sebab tu tokoh juga sama. Kadang-kadang dia tak buat sebanyak orang lain buat, tapi sekali dia buat, kesan dia hebat. Ahli-ahli perniagaan yang besar, kita tengok dan dia relax saja. Tapi once dia labor, dia tahu kena sasaran dia. Masalah kita yang ada, work hard pun tak ada, work smart pun tak ada. Yang ada sleep smart, yang tu ada. Dan kita kena pilih pendekatan. Apa benda yang mesti kita uruskan hari ini, mesti tercapai semaksimumnya, dan apa pendekatan tindakan kita
yang akan mencapaikan kerja tu. Kadang-kadang orang sama kan. Dulu sekarang ni lah ada drone untuk buat kerja. Kadang-kadang belanja lebih kurang tu juga, tapi yang ni mungkin sehari habis. Yang ni mungkin 4 hari baru nak boleh tapak. Kau kena tengok, mungkin belanja lebih sikit kalau nak bayar tu, tetapi kalau dipikir 4 hari dengan belanja, kemudian dengan tips kat tepi lagi, kemudian dengan duduk sembang, dengan ayak kopi lagi, kuih kat tengah lagi, lebih kurang model tu juga. Lebih kurang model tu juga. Sebab itu, ini mungkinlah, saya tak tahulah semua kita lah, mungkin di Felda pun telah buat. Macam mana nak bagi tahu pada orang kita ni, bagaimana nak bekerja secara bijak. Apa dia? Kena panggil pakar ni tengok ladang. Yang ni boleh buat macam ni cara dia. Lebih pantas, faster. Yang ni macam ni lebih faster. Kalau kita kata, cik kena kerja ni, jangan berhenti sampai, tapi mungkin dia berhenti, ada orang buat kerja 3 jam, sama dengan orang lain buat 7 jam. Dan ini sama jugalah. Sebab tu dalam kalau dunia Islam banyaklah. Al-Imam Nawawi rahimahullah umur 40 tahun dia. Tapi dia punya masterpiece dia dan dia punya karya dia telah digunakan melebihi orang yang berusia 80 tahun. Banyaknya karya dia. Bukanlah terlalu banyak orang, tapi dia telah tulis benda-benda yang berimpak tinggi. Tengok kadang-kadang syarikat-syarikat tertentu kan, dia buat satu-satu benda ya, tapi berimpak tinggi. Saya buat contoh kedai makan. Ada orang buat macam-macam menu. Orang pergi kedai dia banyak menu. Tapi kita tak boleh nak sebut pun satu menu yang betul-betul sedap. Kita kata banyaklah kedai dia. Ada kedai duduk dalam kebun ketah 2-3 menu ya, tapi orang penuh. Sebab apa? Hak 1-2 tu memang dia pukul naik lah. Orang memang teringat nak pergi makan roti canai tang tu. Memang orang teringat nak pergi makan nasi apa tang tu. Dia tak biasa sebut banyak. Artinya dia smart. Jadi dia kerja pun tak banyak. Kerana tujuan berniaga ni bukan nak bagi makanan banyak. Tujuan berniaga ni nak bagi pembeli banyak, dia mendapat untung lah. Sebab tu kedai makan, kalau sedap orang mari. Bila dia tak sedap, dia tak fikir macam mana nak bagi sedap kedai dia. Dia fikir apa? Kedai aku ni orang kata kena buatan orang. Orang duk lalu kata tak nampak lah. Itu problem orang Melayu. Pokok tak naik kena buatan orang. Dia malas kena buatan orang. Tu saya kata yang confirm kena buatan orang ni ialah wanita yang mengandung. Yang ni confirm. Yang lain tu kadang-kadang bukan saya menafikan sihir, tapi kadang-kadang saja alasan untuk diri dia. Pasal apa kedai tak laku? Kena buatan orang. Orang duk kata lalu tak nampak. Woi, kita kata kalau sungguh ada bomoh sepandai tu, sampai kedai orang semua tak nampak, supaya dia bagi kat kedai-kedai kat Tel Aviv ke mana nak tengok. Kan? Ini semua sudahlah kita malas kadang-kadang, superstition, karut marut, merangkumi masyarakat kita ni. We have to fight. Kita kena cakap, kena lawan benda ni. Kadang-kadang orang bandar ni dah macam okey sikit lah, dah terpelajar. Kalau pergi kuliah di masjid pun saya tengok. Tapi kena pergi ke Felda, kena pergi ke ulu-ulu kampung, pergi ke Kuala Perlis. Semalam bincang pasal Kuala Perlis kami. Lumba perahu tu dah bagus dah. Dia buat ada art lah bila dia lumba perahu. Tuan-tuan tahu tak tahu Kuala Perlis lumba perahu. Tapi yang kita tak berkenan tu perasap perahu. Dia main dia punya khurafat dia tu. Yang tu jadi kacau balik. Bila kita lalu ni perasap apa ni dengan ni, tak ada apa saja lah nak halau nyamuk. Perahu kan nyamuk kan digigit perahu. Tapi macam itulah masalah kita. Okay, ada soalan?
Manjang saya ni. Sampai pergi robot kita ni. Ke sebelah. Saya kita berhenti ya. Ada Ustaz? Itu. Saya sendiri yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apabila kita menyebutkan konsep integriti ni tu, saya nak tanya satu soalan khas yang mungkin kita akan melibatkan dengan orang politik. Terutamanya jika dengan musuh kita ni dikirakan tabayun. Tapi dengan kawan kita tabayun dikira integriti ke tak? Okey. Tabayun. Tabayun ni maksudnya kita kena semak, cek. Quran kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, bila datang kepada kamu orang fasik. Fasik ni sama ada orang tu jahat, sumber yang jahat, maklumat yang jahat, ataupun fasik ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan maksud sumber yang tak diketahui. Fatabayyanu, maka kamu hendaklah selidik. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kamu akan menimpakan satu kaum dengan secara yang kamu tak tahu, tak ada maklumat, kamu akan menyesal. Apa dia yang kita nak kena tabayun? Tabayun ni kita nak kena cek bila berita. Ada berita yang kita kena cek. Ada berita yang kita tak payah cek. Ada berita yang kita haram cek. Macam mana? Hadis Nabi kalau datang, wajiblah kita cek. Hadis sahih ke hadis palsu? Berita kata satu orang pegawai kita ni ambil rasuah, yang tu kita kena cek. Kita kena cek, sebab takut kita ambil tindakan kat dia tak betul. Tapi boleh tak kalau pegawai kita tu, kita tak tuduh dia ambil rasuah, tapi ada elemen yang meragukan. Kita tengok banyak kali dah ni, kita tak ada bukti untuk tuduh, tapi kita sebagai orang atas untuk mengelakkan, kita tukar dia. Tapi kita tak zalimi dia, taklah kita tukar dia, pergi rendah jawatan dia, kita tak bagi dah dia duduk di situ. Itu adalah soal urus takbir, kita boleh. Selagi kita tak zalimi dia, gaji dia tak kurang pun, tapi kita tak bagilah dia duduk di situ. Kita bagi dia jadi polis di kawasan tertentu. Kawasan ni memang ramai kaki. Duk dengar cerita macam-macam, bukti tak ada. Ketua polis hak tinggi tukar. Oh, dia kata saya tak ambil pun. Tukar tu tak rendah jawatan dia. Jangan bagi dia duduk situ. Okey. Contoh. Ada berita yang kita tak perlu cek. Orang kata dia ni kaki perempuan, duk bawa perempuan pergi mana? Kita tak perlu cek. Sebab itu urusan dia dengan Tuhan. Buat apa kita nak cek? Nak pergi, tak apa, aku nak tunggu tengok kat kedai tu dia main tak? Nak buat apa? Itu urusan dia. Agama kata wala tajassasu, jangan kamu mengintip dosa orang. Dosa tu tak ada kaitan dengan organisasi. Dia jawab seorang dia dengan Tuhan. Dosa yang ada kaitan dengan organisasi ataupun dengan masyarakat, kita semak, takut orang lain jadi bahaya. Dosa individu antara dia dengan Tuhan tak perlu cek. Bahkan kalau kita mencari-cari, haram. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, apabila dia pergi berjalan pada malam, dia semak rumah-rumah di Madinah, ada satu rumah tu ada bising dan dengar suara-suara banyak. Umar tanya Abdul Rahman bin Auf, kau tahu tak apa berlaku ni? Mereka ni dalam ni sedang minum arak. Tapi tak nampaklah dengar cara suara tu. Apa pendapatmu Abdul Rahman bin Auf? Kata Abdul Rahman, kata, ra'aitu qad ataina ma nahallahu anhu wala tajassasu. Aku berpendapat kita telah mendatangi perkara yang Tuhan larang, jangan mengintip. Umar balik. Ada orang tu habis tu dia buat maksiat. Dia tutup, kita tak nampak, dia dengan Tuhan, dia jawab di akhirat.
Tapi kalau dia kena mabuk, duk melompat kot jalan kot tepi ni, ni kita tangkap takut dia katok kepala orang ataupun orang langgar lah. Bila dia mabuk, dia naik kereta, polis tangkap. Lagi dia langgar orang. Tapi kalau dia mabuk, dia kunci pintu, dia tonggang seorang-seorang dia ni, dia jawab di akhirat. Orang Melayu ni, dia punya masalah. Bukan orang Melayu lah, orang Malaysia ni. Dia kalau maksiat yang bersifat peribadi tu, dia suka benda-benda gosip personal ni tentang kau, dia suka berita ni. Kalau ada kawan-kawan ni kata khalwat dengan siapa kalau dah masuk berita, oh yang ni 7-8 tahun cerita ni tak habis. Padahal ni dia taubat lah. Tapi kalau orang ambil rasuah berpuluh juta, ratus juta, yang ni bukan masalah dia dengan Tuhan, ini dia dengan harta awam. Tapi kawan tu balik kampung, dia salam, cium tangan dia tanya, macam mana Wabi, ada lebih-lebih lagi ke sikit? Kenapa? Dia pula boleh dengan pengikut dia semua pergi dermat, masuklah Sarawak, tiba duit. Dia tak malu. Padahal itu dosa dia dengan makhluk-makhluk Tuhan, Tuhan dan makhluk-makhluk Tuhan. Yang dosa kawan ni kawan tu nak balik kampung 7 keturunan malu. Bukanlah saya kata dosa yang pertama tu boleh. Tetapi patutnya dosa yang pertama tu kita tak payah masuk campur, dia selesai dengan Tuhan. Yang kedua, we question them. Because this money is public wealth, harta awam. Yang mesti dia bertanggungjawab. Itulah masalah kita. Jadi harta awam ni kita kena question. Kalau orang kata pasal apa, tak tanya pasal kawan ni, personal punya isu. Dia settle. Tapi sekali awak terlibat, get involved dengan harta awam, we have to question you. Kerana kita ada kepentingan di dalamnya. Pasal kita sebahagian dari awam itu. Dia kata dia ambil harta kerajaan, bukan harta kau. Kerajaan tu kerajaan aku. Kerajaan tu ambil cukai daripada aku. Aku hidup di bawah kerajaan tu. So, we have right to question dia. Tapi kalau dia tu ambil harta suami dia, tak payah tanya. Aku heranlah dia. Kereta tukang dah lansir, ni tukang pula baru memban. Tak payah. Kereta tukang dah kereta, tukang. Biar apilah dia tukang sehari 10 kali pun kereta duit dia. Yang kalutnya kalau dia tukar kereta, duit kita. Kita kadang-kadang macam tu lah. Bila main pada orang politik, kita kata jangan masuk campur urusan orang. Bila main harta jiran kita, kita pergi masuk campur. Jiran kita, pegawai sebelah kita, dia tak ambil dia. Pasal apa hang pakai cincin? Dia tanya, tapi api lah nak pakai cincin 6 jari pun. Selagi dia bukan harta orang. Melainkan jadi macam pegawai immigration tu, pegawai biasa, kereta punya luar biasa. Tu orang kena tanya lah. Okay, ada soalan lain? Boleh. Selagi saya berdiri di sini. Okey, satu tu. Manusia ni, kita ni dia ada akal dan hati. Ya. Kadang-kadang saya berbalik kepada soal integriti ni lah. Akal kata benda ni, kita tahu benda ni memang kalau kita buat memang tak betul, memang benda salah, tetapi hati kata ambillah, tak apalah, tak ada orang tahu kan ni. Jadi dia tak synchronize, dia tak sama. So bagaimana tu tip kita nak jaga kedua-dua bagi sama tu? Terima kasih tu. Akal dan fitrah yang salimah, dia panggil fitrah, kita punya nature yang betul dalam diri kita ni, dia sebenarnya akan synchronize. Tapi kadang-kadang bila kita gagal seimbangkan. Saya buat contoh. Satu orang ambil harta awam, katalah harta ni dia ambil berapa kecil-kecil lah, dia ambil benda RM10, RM20 harga. Akal kita kata salah, dari segi peraturan salah. Tapi kita fikir biar-biarlah, dia pun barangkali dia perlu kot. Itu bukan fitrah yang betul.
Itu satu sentimen yang tak berpihak, tak berpijak atas apa-apa. Dia kalau perlu, dia mesti mengikut peraturan dia. Kadang-kadang orang kan sensitif benda ni. Kadang-kadang kita pegawai, cik saya ambil benda ni. Kita tak boleh kata boleh kalau benda tu bukan kita punya walaupun kita pegawai. Cik saya ambil balik benda ni. Kata pasal saya kata kalau harta saya bagi ya. Tapi yang ni pejabat punya. Walaupun saya bos, saya tak boleh bagi. Akal kata demikian, hukum juga kata demikian. Kata cik saya tengok, saya tak boleh bagi. Melainkan kita tak apa, you ambil lah, nanti saya compensate, saya ganti. Amalan kalau memang itu bawah urusan. Ataupun memang kita ada kuasa pelupusan dan kita lupuskan benda itu mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan ni berlaku kadang-kadang. So kadang-kadang tanya, tu ambil apa tu? Dia tengok, tak apa kot, banyak lah tu. Tak boleh. Hatta kadang-kadang barang-barang pejabat beli banyak. Kita kan boleh kata, banyak tu you ambil ya. Melainkan kita justify benda tu. Memang benda ni untuk dibagi pada siapa-siapa saja. Okey. Saya rasa kita kadang-kadang sama juga. Orang mari minta apa-apa kan. Projek di pejabat. Saya pun pernah ada pengalaman tu. Kawan baik, dia biasa buat satu benda. Baik, sampai sekarang pun baik. Tapi saya potong dia punya. Saya jenis ada kepala angin kat bab tu. Kan, rasa payah sangat aku potong orang. Pasal 2-3 kali tak jadi, saya potong lah. Memang dia kecil hati. Tapi saya rasa saya bertanggungjawab. Tapi saya tetaplah panggil dia mai makan di rumah. Tu hak harta saya. Hak ni harta kerajaan. So saya ingat, melainkan peruntukan tu bagi di atas kita kereta kerajaan. Nak tengok kereta kerajaan ni apa dia? Kita entitled apa? Kalau dia kata kita berhak guna pada waktu pejabatnya. Tapi kata kereta ni memang diberi kepada pegawai berkenaan untuk dia dan urusan harian dia. Okey, dia merangkumi lah, termasuklah dia hantar anak dia ke apa, kan ada orang petikai, ada orang, tapi sebenarnya itu termasuk, ada YB pergi hantar anak dengan naik kereta dia. Tapi sebenarnya itu termasuk di dalam peruntukan tu, diberi kepada dia yang tu. Dia termasuk. Kalau dia termasuk, tak apa. So kita balancekan antara dua hal ini saya ingat. Allah Allah. Ada last question. Ya. Baik Doktor. Soalan ni luar konteks sikit, tapi sebab dah ada soalan pasal tabayun tadi, so saya nak tanya tentang tabayun jugalah. So baru-baru ni isu pemain hoki Malaysia yang kahwin dengan India. So macam mana kita nak tabayun isu tu, sebab memang clear cut dia sujud benda tu. So macam mana kita nak faham? Okey. Isu ni biasalah, media sosial ni tengok benda tu semua pakat jadi. Ada yang jadi qadi, jadi lantik diri jadi mufti, ada yang lantik Syekhul Islam, semua pakat buat keluar fatwa habis. Tapi hal-hal yang seperti itu kita nak kena, orang kata ada orang komplain siapa-siapa tak cakap apa pun. Saya kata saya nanti dulu, saya nak dengar dulu, nak tunggu dia tu cakap apa. Kok dia cakap. Dan saya tak tahulah, tapi orang forward kepada saya, dia ada buat kenyataan dia. Sejauh mana dia kata bahawa saya kata dia lah, report dalam berdasar post yang dia buat tu, dia kata kalau benar tu daripada dia kata dia dah kahwin. Kawan tu dah masuk Islam, mereka dah kahwin. Kata dia lah. Sebelum tu, tetapi upacara tu memang pergi ke sana, upacara tu memang diminta untuk dibuat. Menurut cerita tu, dia buat dalam keadaan hati yang berat, tapi dia buat jugalah. Okey. Saya tak tahu. Tapi yang pentingnya begini. Saya ada tulis. Yang pertama, nikah, kahwin, apa semua ni ialah ada bab hukum hakam dia. Ada bab yang wajib dibuat, ada bab yang haram dibuat, ada bab yang boleh dibuat. Memenuhi syarat-syarat nikah
rukun nikah wajib. Cacat kepada amalan itu adalah satu kesalahan. Ada benda bak harus dibuat. Ada pakaian cantik, warna apa, nak pakai tanjak ke, nak pakai apa, selagi bukan perbuatan syirik, dia boleh. Nak pakai baju Melayu pun boleh, nak pakai baju India pun boleh, nak pakai kurta pun boleh, dengan syarat tutup aurat. Tak bolehlah pakai salib kerana itu ada lambang agama lain. Tapi nak pakai kot boleh. Jadi pakai baju India, pakai baju Melayu, pakai baju Cina, is not the issue. Perbuatan isu. Tapi kalau pi hengguk, pi buat tanda cross pada salah. Pi tunduk kepada berhala salah. Itu umum punya hukum. Sekejap saya pergi pada detail. Okey. Kahwin. Syarat kahwin mesti wanita tidak boleh berkahwin melainkan dengan lelaki yang Muslim. Lelaki Muslim tak boleh berkahwin melainkan dengan wanita Muslimah ataupun Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Melainkan dalam mazhab Syafi'i dia straight sikit, tapi dalam mazhab lain dia luaskan tentang Ahlul Kitab ni. Sebab tu kita tengok sebahagian orang Arab, mereka di Europe berkahwin dengan Kristian dan Jew dengan Yahudi. Di atas wanita-wanita ahli kitab itu dibenarkan. Okay. Tapi perempuan tak boleh. Perempuan mesti sentiasa kahwin dengan lelaki Islam, Muslim. Tak boleh. Tak ada pilihan dalam hal ini. Wala tunkihul musyrikati wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairun min musyrikin walau a'jabakun. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu kawinkan perempuan-perempuan kamu dengan golongan musyrikin yang syirik sehingga mereka itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik sekalipun orang musyrik itu mengkagumkan kamu. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati biiznih. Mereka itu menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyeru kamu kepada syurga dan kepada keampunan dengan izinnya. So tak boleh. Clear. So kalau berkahwin dengan orang yang tak masuk Islam, hukumnya apa? Haram dan nikahnya tidak sah. Kalau, saya tak spesifik kalau. Ni pun bergantung pada cerita. Majlis yang ditunjukkan itu kita tak tahu. Kalau itu saja majlis akad dia, tak sah lah. Tapi kalau dia ada akad yang lain, kawan tu telah masuk Islam seperti yang dia dakwa, kalau benar, sah lah. Kalau dia masuk Islam, dia dapat akad yang lain. Hak berikutnya ialah perbuatan tunduk kepada, saya tak tahu dia tunduk pada apa. Ada benda gambar dia tunduk depan. Kita tak tahu dia tunduk pada, dia tunduk kepada orang tua dia ke, dia tunduk kepada apa. Sujud. Semua para ulama sepakat menyatakan mak bapak sujud. Ibu bapak dia apa? Okey. Semua ulama sepakat sujud kepada selain daripada Allah haram dan berdosa besar. Tetapi apakah orang yang sujud kepada selain daripada Allah menjadi kafir ataupun tidak? Kena tengok keadaan. Kalau dia sujud itu sujud ibadah, sujud kerana mengagungkan, seperti mana mengagungkan Tuhan, menganggap rububiyah, keagungan, kafir. Tapi kalau dia sujud sebagai sujud hormat, contohnya dalam acara adat agama tertentu, kaum tertentu, dia sujud cium kaki mak bapak dia. Dalam kaum dulu, bila mereka pergi menghadap raja-raja,
mereka akan cium tanah di depan raja tu. Tanda hormat kepada tanah yang dipijak oleh pemerintah yang berkuasa. Perbuatan itu haram, tapi di sisi majoriti para ulama ia tidak kafir. Karena sujud itu bukan sujud ibadah, sujud itu sujud hormat. Salah-salah tapi tak kafir. Alasan mereka ialah dulu Tuhan pernah benarkan. Antaranya Tuhan arahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami kata kepada malaikat untuk sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Maksudnya dia sujud, tapi bukan dia sembah tu, dia sujud respect. Arab kata tahiyah. Tapi masa zaman tu Allah benarkan. Salah satu yang menunjukkan yang benar ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab baca dalam surah Yusuf, dia kata wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharlu lahu sujada. Dia angkat kedua ibu bapaknya duduk di singgasana, mereka semua itu sujud hormat kepada Yusuf. Maksudnya di dalam syariat yang dulu dibolehkan sujud hormat. Bila datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang. Bila Muaz balik, Muaz sujud kepada Nabi, Nabi kata jangan buat. Nabi tak bagi dah. Maksudnya tak boleh. Tapi tentu Muaz tak sembah Nabi. Tapi the way people pay respect. Sujud itu haram, tapi tidak menjadi kafir. Sebab tu saya tengok kadang-kadang cepat sangat. Hak pengkafir ni, kafir. Nanti dulu. Kita nak tahu. Kemudian, Al-Imam Syaukani rahimahullah, dia menyatakan bahawasanya, orang yang berakal, mukmin, dia tak akan mudah untuk jatuhkan hukum kafir, melainkan setelah bukti untuk dikafirkan seorang mukmin itu lebih terang pada matahari pada siang hari. Kerana Nabi kata, bila satu orang kata pada saudaranya Muslim, ya kafir, akan balik pada dia. La yarmi rajulun rajulan bil kufri aw bil fusq illa irtadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidak seorang menuduh orang lain dengan kafir atau fasik, melainkan balik pada dia jika orang tu tidak demikian. So dia akan hati-hati. So kita nak kena tengok dia sujud tu, kita tak tahu pasal gambar, sebab tu tak boleh hukum pasal gambar tu, kena panggil dia dibicarakan. Tanya dia, awak sujud apa? Kena tanya dia. Okey, habis. Yang berikutnya ialah, ada orang komplain, orang kata teruk, sekarang ni dah teruk. Saya tak tahulah sekarang teruk ke tak, mungkin saja. Tapi dulu pun teruk juga, kan? Masalahnya sebahagian hak kata teruk ni bukan dia nak selesai masalah tu, dia ada political attention. Dia ada tujuan yang lain. Tujuan dia nak berkelahi politik, dia bukan nak solve the problem. Dia kata teruk. Sebab apa? Kenapa tak ambil tindakan? Pertama, untuk saya, dia bukan dia perlih lah. Yang kedua, dia orang Johor. Kemudian kes itu bukan berlaku di Malaysia. Berlaku di mana? Di mana kes itu berlaku? Peristiwa itu berlaku di mana? Di India. Kalau dia buat di Malaysia, saya percaya memang dia akan dikenakan tindakan. Artinya kalau sebab tu dah tak buat di Malaysia. Yang berikutnya ialah, dan kita ada kes yang saya sebut. Ingat tak? Ada menteri dulu sujud atas batu Karbala. Tuan ingat? Dia pergi luar negara, dia semayang, batu Karbala tu ada. Tapi dia dengan semua hak imam-imam hak itu tu, dia pun ada batu tu sekali. Kalau tak ingat, sekali boleh pergi buka nah handphone tu, tengok menteri sujud atas batu Karbala, gambar siapa naik. Masa tu geng-geng itu juga pertahan, oh ini bukan di Malaysia, jangan pertikaikan, ini soal pribadi. Hak yang ni dia marah pula,
Kalau dia marah kat kerajaan saja tak apa, dia marah semua dengan mufti semua dia marah. Dia kata pasal apa? Kenapa tak bertindak? Kemudian ada pula orang kata ini kerana anak menakan menteri. Saya pun tak kenal menteri itu, saya tak perlu. Tapi saya macam ni ya. Benda-benda macam ni bila berlaku, dia tak ada kaitan sangat. Kalau melainkan mak menakan dia tu kata very good. Ataupun mak menakan dia bela dia. Ataupun mana-mana menteri bela dia. Yang tu kita boleh petikai lah. Kita masih ingat dulu ada menteri. Tuan-tuan tahu menteri apa? Anak dia terlibat dengan dadah. Ada tak? Sampai ke mahkamah apa? Masa tu dia pun tak kata pula semua kabinet itu sukakan dadah. Saya bukan bela mana-mana kabinet, tapi you buat satu hukuman yang tak selaras. Tak adil. Kalau you kata itu anak dia bukan dia. Yang ni, yang ni tak boleh, yang ni anak menakan dia. Anak menakan kan lagi jauh daripada anak. Ini orang kata ruwaibidah, tafihun nas, ar-rajulul tafih, orang selekeh bercakap dalam urusan besar. Apapun, kita perlu menerangkan akidah yang betul-betul pada anak-anak kita. Itu maksud. Kita perlu terang akidah. Ceramah-ceramah yang membezakan akidah Islam dan selainnya perlu dibuat secara harmoni. Geng-geng hak duk bising politik lah bukan. Dulu dia apa marah Dr. Zakir Naik. Suruh tangkap Zakir Naik, suruh hantar Zakir Naik balik. Kalau DAP saja padalah dengan DAP tu. Depa pula tolong pula. Saya ingat tahap taat depa pada DAP tu sama dengan tahap orang-orang soleh taat pada agama. Mereka pula sebutlah DAP ni marah habis. Dah tanya kan. Suruh balik, jangan cakap, jangan beza-bezakan. Bukan nak bezakan agama dan sudut nak bagi bergaduh, tapi nak bagi tahu ada sempadan akidah. Bukan saya agree dengan semua Zakir Naik kata, tapi itu dia terangkan Muslim punya kepercayaan macam ni, non-Muslim kepercayaan dia macam ni. Bukan kita kata nak pergi roboh non-Muslim punya, because kita menerangkan perbezaan akidah itu. Masa tu mereka tak agree. Bukan saya kata every single word that Dr. Zakir Naik said we should accept. Tetapi comparative religion, perbandingan agama secara umum, untuk membolehkan kita differentiate antara belief to belief, kepercayaan kepada satu kepercayaan, faith to faith, ialah sesuatu yang secara harmoni, sesuatu yang patut kita pelajari. Itulah kalau tanya saya lah hal tu. Jadi saya apa hukum budak tu tak tahu, kena panggil dia lah. Kalau dia kata saya tak niat pun nak ibadat saja, hormat mak bapak dia saja, kita habang tu perbuatan tu haram lah, jangan buat lagi lah. Hormat mak bapak tu baguslah, tapi bukan sampai sujud. Okey. Kalau dia kata kami tak kahwin, kami kahwin akad dengan cara yang macam tu, kita kata tak sah lah, kena akad lain. Tapi kalau dia kata saya agama bapa pun sama ya, kufur. Dan ini yang disebut dulu oleh sebahagian ahli politik dulu, supaya membuka seluas-luas. Tonton, cari, buka internet, siapa ahli politik yang kempen berikan ruang murtad seluas, berikan ruang untuk orang Islam murtad, buka, tengok gambar siapa yang naik. Pasal sehari dua ni nampak macam hero sikit. Betul ke? Bukan hari tu hampa yang kempen benda ni. Sebab itu kita adil dalam hal ini. Kenapa dulu tak salahkan kerajaan? Saya bukan kata tak salahkan kerajaan, kita nak tunggu respon kerajaan dulu. Kalau kerajaan bercakap,
kerajaan menyokong. Dulu ada isu yang pimpinan kerajaan sokong. Misalnya suruh pendakwah dihantar, depa dulu sokong. Kita komplain lah mereka. Orang nak bagi tahu penerangan Islam, depa kata jangan terang. Kita komplain mereka. Kita tunggu kalau yang sama respon. Kita bersedia untuk mengkritik semua kerajaan. Pasal kita bukan ahli parti. Macam mana tuan? Tapi ini cakap saya ni tak kena-mengena dengan tuan pengurus besar saya depan ni. Jangan mereka nak ambil tindakan kat dia apa pula kan. Yang ni Mufti Perlis saja kena. Kita apa-apa kerajaan, menteri mana pun, kita tak ada masalah. Kita tak ada interest apa. Kita tapi nak criticize based on fact. Apabila betul faktanya, kita akan kritik, insya-Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Minta maaf tuan-tuan yang duduk di bawah ni, yang sebahagian bab Felda, ada satu bahagian bab luar sikit. Mudah-mudahan Tuhan rahmati kita. Terima kasih banyak. Insya-Allah jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin di atas penerangan dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat menjadikan kita sebagai petugas yang sentiasa amanah dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.